Habis. Tu nak ceramah sampai kat luar tu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khadain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa ya ibadallahi taqullah. Tuan-tuan sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita merafatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia izin inayahnya kita terus tekun menunaikan pengabdian kepadanya, dan kita mencari keredaannya menyambung kembali kuliah maghrib membicarakan tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita petik daripada kitab Tafsir Al-Munir oleh almarhum al-alamah Dr. Wabah Az-Zuhaili, yang mana kita masih lagi menyambung pada juzuk yang kedua ini, surah yang kedua Al-Baqarah. Sebelum ini ayat 208 hingga 212, tapi tafsir 212 tu kita nak sambung, belum. Setakat 219. Ayat 212 ini firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maksud ayat 212 ini, Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya, kehidupan dunia termasuklah kemewahannya yang diperhiaskan dan dijadikan amat indah pada pandangan golongan kafirin. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, padahal kedudukan orang-orang yang bertakwa, sehingga mereka ini berlagak sombong dan memandang rendah kepada orang-orang yang beriman. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, pandang rendah orang yang kufur kepada Allah ini, termasuklah golongan mereka yang munafik terhadap orang beriman ni dipandang rendah. Apatah lagi orang beriman ni nampak miskin, nampak susah, nampak selikih, macam tu dipandang. Kemudian bila dah dinyatakan begitu perbandingannya, walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah, padahal kedudukan orang-orang yang bertakwa lebih tinggi. Dia lebih tinggi sebenarnya daripada mereka pada hari kiamat kelak. Fawqahum yaumal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada sesiapa yang ia mahu tanpa berkira dan tidak terkira. Tanpa berkira dan tak terkira. Itu maksud ayat 12. Maka dalam tafsir ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan kurnia rezeki ini mayasya, kepada siapa sahaja yang Allah kendaki dan siapa sahaja yang dia mahu. Hatta golongan orang yang bersifat kafir pun mereka ini, ataupun orang yang fasik, Kalau orang tu beriman fasik pun dia buat dosa banyak.
Ya. Dan Allah juga berhak nak mengurangkan rezeki kepada sesiapa yang dia kendakinya. Hatta kepada orang mukmin yang taat pun, kalau Allah nak kurangkan rezeki, kurang juga. Malah Nabi sendiri pun tidak memilih untuk kehidupan yang bermewah ini, tapi Allah boleh bagi. Satu ketika pernah Aisyah ini seperti merungut, tak ada barang komeh, tak ada apa. Jadi Rasulullah SAW bawa dia pergi dekat dalam rumah tu, ada satu dia ada bekas takungan air, macam perigi kecil lah. Oh, nak harta, dia kata mari. Lalu Nabi dengan mukjizat yang Allah kurniakan itu, dia pun solok dalam perigi kocik tu. Lalu Nabi pun mengangkat segala emas permata. Yang inikah maksud hendak tadi? Rasulullah kata boleh, engkau boleh dapat yang ini, tapi engkau tak dapat Allah dan Rasulnya. Bila dia dengar macam tu, nak meraung lah Aisyah. Aku memilih Rasul, katanya. Memilih. Letak balik. Tapi bila tengok dalam tu, tak ada pula. Itu Allah kurniakan mukjizat. Boleh. Kurniaan Allah, tawaran Allah kepada Nabi ni bukan sikit-sikit. Apa saja tawaran Allah kepada Nabi ni bukan sikit-sikit. Semasa Nabi melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, dalam keadaan kemarau yang panjang, panas, makanan tak cukup sebab tanaman tak menjadi, kemarau, ternakan pun banyak mati. Kita belum diuji dengan kemarau yang panjang, kan? Tapi bila dah panih melanting ni, kita pun melontung orang. Panih kita khabar. Dulu hujan kejap macam nak banjir, merungut je. Sekali Allah bagi panih, balon lagi kemarau, itu pun dah tak terdaya, merungut kita. Nabi pernah beribadah puasa itu, hari pertamanya nak berbuka tak ada makanan, minum air sejuk, air kosong. Maka bila bersahur pun air kosong. Walaupun dalam keadaan kemarau masih lagi dapat cari air. Hari yang kedua Nabi cari makanan, tak ada ya. Maka berbuka dengan air kosong, dan bersahur pun air kosong, air je. Hari ketiga pun sama juga. Maka Nabi tetap teruskan puasa. Allah uji. Sebab Allah sebut kepada Nabi dan juga umat dia, puasa ini untuk aku, kata Allah. Solat untuk engkau, tapi puasa ini untuk aku. Kau puasa semua lapar ni untuk aku, Allah kata. Jadi semata-mata kita ni untuk Allah aja, junjung perintah dia. Lapar memang lapar. Akhirnya bila hari yang keempat, Nabi sangat lapar. 3 hari sujud. Kita belum tentu lagi tahan, kan? Sehari tak kena teh tarik, aduh, tak kena teh tarik, kan? Hari yang keempat itu Nabi keluar di tengah padang pasir. Nabi merintih kepada Allah tu. Nabi menadah tangan tu tinggi sangat, macam ni. Kita pernah tengok orang berdoa macam ni dalam masjid. Tapi Nabi dalam masjid tak macam ni dah. Luar masjid, sembahyang minta hujan, Nabi pernah merintih minta makanan ni macam ni punya tinggi. Apa Nabi minta? Untuk perut. Nabi ketika itu minta untuk perut. Dan Nabi tak pernah minta untuk perut, melainkan Nabi minta ni untuk kita. Lalu Nabi minta makanan. Kata, wahai Allah, aku sangat lapar, aku nak minta makanan. Jadi kita ni boleh minta macam tu dengan Allah, sebab Nabi minta makanan. Jadi rayuan Nabi ni Allah dengar. Turun 2 malaikat. Satu malaikat tu dia jaga rezeki, Mikail lah. Satu lagi yang jaga bukit, Jabal. Mikail itu dia turun, Allah mendengar rintihanmu ya Rasulullah.
khabarkan kat Syekh, kau nak makanan macam mana? Akan ku bawa kepada engkau ni wahai Rasulullah makanan yang enak daripada syurga terus. Cakap apa? Ayam golek, ayam tonggeng, kambing bakar. Wah. Jadi apa saja dari syurga ni. Tak cukup dengan itu, malaikat jaga bukit, dia bagi tawaran, dia kata, ya Rasulullah, memang Allah mendengar rintihan kau. Khabarkan makanan tak banyak mana. Akan kutimbunkan makanan setinggi bukit ni. Masa tu ada bukit. Setinggi bukit. Bayangkan tawaran. Nah, last Nabi khabar bukan Nabi minta daging panggang, daging bakar, kambing bakar. Aku tidaklah minta seperti itu, kata Nabi. Aku minta sekadar menghilangkan lapar sahaja nak berbuka puasa. Akhirnya Nabi pun bertawakal kepada Allah, dapat boli, sebiji kurma, sebiji buah tamar. Sebiji cukup ke tuan-tuan. Dapat buah tamar kotak Yusuf Tayyub katanya. So kotak tak cukup gitu. So kotak tak cukup. Tapi bila Nabi bawa balik, dapatlah. Aisyah ketika itu dapatlah sebiji. Lalu Nabi belah dua, sebelah untuk Aisyah, sebelah untuk Nabi. Maka berbukalah. Tapi Nabi ni dia cerdik, dia fikir orang belakang. Pandangan dia jauh. Dia tak terus berbuka dengan tamar itu. Aisyah dengan tamar yang separuh tu dia makan. Nabi air kosong dulu. Dah 3 hari air kosong, hari keempat pun air kosong, tapi ada buah tamar. Bila dia nak mengambil buah tamar itu, tiba-tiba Aisyah bertanya. Dia kata, ya Rasulullah, sadap buah kurma ni, buah tamar ni sadap. Andau lagi tak? Bila sebut andau lagi dah lah, sebiji bagi 2 tekan. Masa orang perempuan ni bila dia lapar, yang kita punya tu dia minta. Nabi tak ada pula kodokot. Nabi balah lagi yang sebelah tu, Nabi ambil suku saja. Suku saja. Maka yang suku lagi tu separuh daripada sebelah tu diberi kepada Aisyah, mana Aisyah makan 3/4. Nabi 1/4. Itu Nabi diuji dengan kelaparan begitu. Maknanya Nabi ni Rasul. Kenapa macam tu sangat Allah nak uji Nabi? Ujilah yang senang-senang. Kan? Seperti ditawarkan oleh malaikat. Tak. Sebab nak gambarkan bahawa kita pun akan diuji dengan kelaparan ini. Esok Dajjal turun, antaranya ialah musibah lapar. Bersedia tak kita ni? Jadi itu hak Allah nak bagi rezeki. Dengan minal kafirin, orang kafir pun dibagi semewah mana pun. Orang beriman pun Allah boleh tarik. Ya, sehingga serugi-ruginya boleh berlaku. Sebab Allah nak tengok. Beriman tak orang beriman ni kalau aku tarik sikit nikmat? Macam mana dia? Ya. Sebab itulah bila Allah limpahkan kurnia ini, ya, boleh mengurangkan rezeki kepada sesiapa, dan Allah memberi rezeki dengan pemberian yang banyak tanpa dapat dibilang dan dihitung di dunia dan di hari akhirat, ya. Maka kita kena ambil pengajaran. Dr. Abbas Zuhaili dia bawa satu contoh hadis Nabi daripada hadis Qudsi. Hadis Qudsi ni firman Allah daripada Abu Hurairah dengan lafaznya, Ibnu Adam unfiq alaika, wahai anak Adam, keluarkanlah nafkah, nescaya aku akan memberi nafkah kepadamu. Jadi Allah bagi rezeki. Ini ada ulang sikit lah yang lepas tu. Ni kita berhenti setakat tu. Saya ulang balik. Dan satu lagi hadis dalam kitab Al-Kabir dan Al-Qudai dalam musnadnya, serta Al-Bazzar meriwayatkan daripada Nabi SAW, anfiq Bilala wala takhsha minallahi bil arshil azim iqlalan. Keluarkanlah nafkah wahai Bilal. Ini bukan disebut kepada Bilal. Janganlah engkau bimbang, Allah yang memiliki aras akan mengurangkan rezekimu. Jadi maknanya rezeki ni daripada Allah ni, janganlah kita bimbang dalam bab kita ni nak memberi kepada orang lain. Kalau tanggungjawab kita ini memberi nafkah kepada kerabat kita, ahli keluarga, ya, bila kita ini sebagai suami kepada isteri, sebagai bapa kepada anak-anak, bila kita, ibu bapa kita semakin tua,
Kita anak lelaki ni ada tanggungjawab pula nafkah kepada mak bapak kita. Sampaikan kepada ayah kita ni kalau kesorangan lama. Ayah dah pencen lama. Mak pun dah lama tak ada. Tapi umur ayah tu 70, dia ni memang tanggap lagi katakan. Tiba-tiba dia khabar kat anak dia kata, abah ni dah lama sorang-sorang katakan. Tak ada apa-apa kesian dengan abah. Tapi abah ni dah tak ada apa benar. Abah ni dah tua dah, apa pula nak cari lagi katakan. Jangan. Maka ketika itu apa tanggungjawab anak? Kalau abah tidak berkemampuan, anak ini berkemampuan, dia kena sediakan mas kahwin ayah dia. Carikanlah mak baru tu. Wah, ni kalau orang perempuan dongang ni nak kenapa-napa Ustaz ni kan. Tak, saya nak kata dari tanggungjawab nafkah tadi. Bahawa jangan kata anak ni tak ada tanggungjawab nafkah kepada ayah dia. Bila dalam keadaan ayah dia sudah tidak berkemampuan dari segi harta. Tapi sekarang ayah-ayah ni togap. Memang ayahnya ni tuan-tuan umpamanya togap. Kan? Anak-anak kita pula merintih. Kan? Togap, ayah sekarang togap. Kereta proton ada lagi, elok lagi. Kan? Berapa puluh tahun proton saga tu. Mendabut ayah kan. Anak pakai 6 bulan dah gogeh-gogeh bunyi ni kan. Tak jimat langsung. Kalau tak ada kita proton ni kau nak pergi kerja macam mana katakan. Dia ndak Mercedes kita. Lagilah tak bagi kan. Tu contoh maknanya ayah sekarang tanggap. Tapi nak kata bahawa infak itu tanggungjawab. Kalau maknanya lebih sekalipun disebut kepada Bilal juga keluarkanlah nafkah. Siapa Bilal ni? Bekas hamba abdi apa yang dia ada? Ya, suara je ada. Itu pun tak sadap. Suara azan. Suara azan. Itu pun tak sadap. Ya. Sampaikan orang heran. Bilal ini salah seorang sahabat Nabi yang dijamin syurga masih hidup. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Masuk nama Bilal. Bekas hamba abdi kulit hitam orang Habsyi. Tan mana pula Bilal ni ahli syurga? Tan mana pula Bilal ni ahli syurga sampai macam itu? Ada riwayat yang menceritakan bahawa Bilal ini sampaikan tapak kakinya didengari. Orang pun heran. Kau ni apa lebih Kan? Apa lebih Ya. Bila ditanya lebih tak ada sama dengan kau. Aku jihad, aku semayang. Dia menyangka dia lebih tu, dia kata aku ni lepas ambil wuduk, aku solat sunat wuduk. Dia kata korang kadang-kadang tak buat. Rasulullah kata bukan itu. Maka berlaku satu peristiwa, satu ketika orang yang lemah iman datang jumpa Nabi. Dia khabar suara Bilal azan tak sadap. Lagu Taranum tak ada, Bayati tak ada, Nahwan tak ada. Kan? Lalu didatangkan ada seorang pemuda, kulit putih, muka handsome, suara sadap. Dia pun azan. Tak apa, Rasulullah kata bagi orang dia azan subuh. Dia kata, Nabi kata bagi orang ni azan besok subuh, Bilal kau rehat sekejap. Maka azanlah pemuda tu subuh. Sadap suara. Sehingga kan orang yang mendongeng azan tu begitu beria pergi masjid. Dia kata lain azan kali ini bukan Bilal. Maka bukan Bilal, ramai pula orang datang ke masjid. Akhirnya bila lepas subuh tu ada seorang lelaki masuk dalam masjid dalam keadaan jemaah ramai. Dia berupa sebagai manusia. Lalu dia pun bertanya. Dia kata, ya Rasulullah, hari ni orang tak semayang subuh ke? Ni dalam masjid ni baru lepas subuh, baru Nabi nak mulakan tazkirah subuh ni. Boleh tanya pula, hari ni orang tak semayang subuh. Ni yang depan mata tu tonggok ni orang buat apa? Takkan menari dalam masjid kata kan. Tapi Nabi tak jawablah macam tu. Dia kata, kami dah selesai subuh dan ini ramai datang. Dia declare siapa dia? Dia kata kami malaikat dekat langit ni tak dengar suara azan yang biasa kami dengar. Rupanya azan Bilal yang tak sedap, bekas hamba abdi, kulit hitam, Habsyi. Sekali dia azan, malaikat di langit pun dengar.
Jadi itulah kelebihan Bilal, bukan azannya tu. Bila dia diamanahkan azan, dia sendiri pun rasa rendah diri. Macam mana pula share kono azan ni, share suara tak sedap. Tapi Bilal ini sangat ikhlas orang dia. Ikhlas. Dia azan juga. Perintah Nabi suruh azan. Sebab itu bila Nabi wafat, Bilal ni bawa diri. Dia bawa diri jauh. Ya? Bila dia bawa diri jauh, sampaikan bermimpi Bilal. Dia kata, kenapa kau tak ingat kepada aku? Mimpi dia berjumpa Rasulullah. Dia kata, kau tak ingat aku lagi ke? Ya? Tak dengar ada suara azan. Dia berhenti azan. Jadi Nabi nak dengar azan dia. Ya? Maka dia pun balik ke Madinah. Bila masa dia azan itu, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia berhenti, dia menangis. Sebab dia terlalu ingat kepada Rasulullah. Itu sahabat. Sampaikan begitulah ahli syurga ni, keluarkan nafkah wahai Bilal. Jangan engkau bimbang. Allah yang memiliki arash akan mengurangkan rezeki. Jangan bimbang. Itu yakinnya sahabat. Ya? Dan dalam surah Saba ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apa sahaja yang kamu dermakan, infakkan, wa ma anfaqtum, apa saja yang kamu infakkan, Allah pasti akan menampilkan pampasannya. Ya, fahuwa yukhlifuhu, ya, wa huwa khairur raziqin, dialah adalah pemberi rezeki yang terbaik. Jadi kita kata saya bekerja berio ni sebab bos saya bagi saya rezeki. Kita kobau bos, apa pun bos bagi saya rezeki katanya. Tetapi pemberi rezeki terbaik ialah Allah. Ya. Kadang-kadang rezeki yang tidak disangka-sangka, kan? Tak disangka-sangka. Kan? Yang masih bekerja tu dia dapat pula apa ni, naik gaji baru katakan. Dapatlah bulan 2 boleh ni, kan? Nak sign SSPA punya tu, ya. Sekolah saya dah siap taklimat. Kerani kewangan saya dah buat sign dokumen. Saya kumpulkan 2 peringkat guru tahfiz mula-mula 40 orang. Dengar ni saya kata gini sign sekarang. Saya paksa ya sign sekarang. Semak betul-betul. Gaji botol tak, apa semua botol tak katakan. Ada yo silap katakan. Lepas tu saya pula sign, mengesahkan. Lepas tu peringkat kedua guru akademik pula. Taklimat faham semua, sign. Saya pun dah sign. Lepas tu serah balik kepada kerani kewangan, dibuat Q88. Hari ni dah hantar. Dengan harapan cepat tu 9 boleh, bulan 2 boleh dapat gaji baru katakan. Itu rezeki. Walaupun yang buat kerja tu manusia, tapi kita kena yakin di situ rezeki. Allah juga akan memberikan pampasan. Jadi jangan kita maknanya terlampau kedokut langsung tak nak, ya, menyumbang walaupun sedikit. Maka justru itu kalimah al-hisab pada ayat 212 itu memberi 2 makna. Al-hisab pada ayat akhir tu, kalimah yang akhir itu. Wallahu yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Ya. Maknanya dalam ayat 212 surah Al-Baqarah memberi 2 makna. Pertama, perkiraan ataupun tanpa berkira-kira dan tidak terhingga. Itu al-hisab. Ya. Maknanya hisab ini pun nama mata pelajaran dulu, zaman tuan-tuan belajar dulu. Sekarang pabah matematik. Dulu ilmu hisab. Tapi ilmu hisab itu bukan perkataan hisab kita yang menghisap tu, kan? Itu hisab perkataan kita minum katakan, menghisap katakan. Apa yang lain yang dihisap lah katakan. Tapi al-hisab ini ialah perhitungan, cakap Arab, ya. Jadi maknanya apa? Perkiraan ataupun tanpa berkira dan tidak terhingga. Itu maksud pertama. Yang kedua itu dari segi bahasa lah. Yang kedua kinayah. Ya. Yang menunjukkan keluasan kurniaan tanpa sekatan dan had.
Seperti yang dikatakan, orang itu berbelanja tanpa berkira. Duit dah terlampau banyak, belanja sampai habis gitu kan. Maka itu pun al-hisab. Artinya orang itu sangat banyak berbelanja. Itu ada dua maksud. Satu dari sudut bahasa, satu ni kinayah, perumpamaan. Ya. Maka jelaslah al-hisab ini secara direct disebut dalam ayat ini. Ya, secara direct maknanya di akhir itu, sehinggakan apabila Allah menyatakan beri rezeki dekat orang kafir diberi, orang mukmin pun diberi, orang mukmin pun boleh ditarik rezeki. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sehinggalah Allah memberikan rezeki kepada sesiapa yang dia mahu tanpa berkira dan tidak terkira. Maknanya, kalau kita benar-benar mengharapkan rezeki daripada Allah, Allah bagi. Kita minta sikit-sikit, malah kalau kita minta banyak pun Allah boleh bagi banyak. Ya? Tapi kita kena cara dia lah. Ya? Sebab itu ayat seperti ini banyak berulang dalam Al-Quran. Ayat tentang rezeki ini. Satu lagi ayat dalam surah Al-Isra, ayat 18 hingga 21, panjang. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Sesiapa yang ingin, ya, sesiapa yang ingin keseronokan, dalam ayat ni, man kana yuridul ajilah, hidup yang segera di duniawi, pasti kami akan segerakan kehendaknya di dunia kepada siapa yang kami mahu. Qarun, sekaya-kayanya Qarun, sampai hari ini tidak ada manusia yang dapat menandingi kekayaan Qarun. Cukup kaya, tetapi dia tamak, ya? Dia tak pernah maknanya menginfak, apatah lagi dia kufur kepada Allah. Qarun ini sampaikan bila dia mati, wasiat dia, tanam harta aku bersama dengan mayat. Ada artikel mengatakan harta Qarun ini sudah dijumpai. Tulang tengkoraknya kekal, tinggal tengkorak. Qarunnya tak ada dah, dari segi tubuh badan tu tengkorak. Tetapi segala mutiara, emas, permata yang berjumlah bukan bilion, triliun, bila dikira itu, kata je lah, bertriliun-triliun, tak tahulah siapa miliki dia. Ya? Tak tahulah siapa yang miliki, jadi khazanah. Ya? Mungkin di Mesir agaknya, ya? Sebab masa itu zaman Firaun. Ya? Firaun pun kaya, bukan tak kaya. Jadi Allah bagi. Ya? Tapi kalau tak keduniaan pun memang Allah bagi. Allah akan segerakan kepada siapa yang dia mahu. Ya. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Kemudian kami sediakan baginya neraka jahanam di akhirat kelak untuk membakarnya dalam keadaan yang hina lagi tersingkir daripada rahmat Allah. Rupanya orang yang kedekut dengan harta, orang yang tamak dengan harta, orang yang tak nak infak langsung, akhirnya kekufuran dia itu siksaannya dalam neraka jahanam. Neraka yang paling last sekali. Sampai begitu. Ya. Wa man aradal akhirah, akan tetapi mereka yang mencari akhirat, wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min, dan berusaha mengerjakan amal-amal yang baik untuk akhirat dengan usaha yang layak baginya kan sedangkan ia beriman. Fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka usaha golongan seperti inilah yang akan dihargai, disyukuri nikmat itu. Orang mukmin dia akan bersyukur. Kulla numiddu haula'i wa hula'i min ata'i rabbika. Betapapun juga tiap golongan akan kami hulurkan kepada mereka pemberian Tuhanmu, wahai Muhammad. Allah menyatakan kepada Nabi. Seterusnya ayat ini membawa maksud pemberian Tuhanmu tidak pernah terhalang untuk sesiapa pun. Tak pernah terhalang, karena ata'an rabbika mahzura. Kemudian Allah menyatakan unzur
lihatlah, wahai Muhammad, lihatlah, kaifa faddalna, bagaimana kami utamakan ba'dahum ala ba'din, segolongan daripada mereka berbanding dengan yang lain. Dalam erti apa? Dalam rezeki pemberian kami itu. Walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila, sebenarnya kurniaan di hari akhirat itu jauh lebih besar dan jauh lebih utama bernilai. Ya, jadi rupanya yang akhirat itu lebih utama dan bernilai. Kalau kita dapat masuk syurga, segala kekayaan kita tak apa dalam syurga. Dalam syurga tak ada miskin. Dalam syurga ni tak ada miskin. Dalam syurga ni wajib kaya. Kita nak apa? Betapa susahnya di dunia, tapi akhirnya dengan ketaatan kita itu, akhirnya kesusahan dunia tu rupanya Allah balas kita dengan syurga. Dia tak bagi kekayaan pada masa kita hidup di dunia, tapi rupanya dapat syurga, ya. Sehingga kan kita hendakkan mahligai yang indah dibina daripada emas, dinding emas. Silakan, ya, silakan. Malah balasan kepada orang yang memberikan infak ini, maknanya dia tak marah-marah lah. La taghdab, jangan marah. Orang yang ikhlas, maknanya tidak marah-marah ni, berbuat baik ni, hatta dalam menginfakkan rezeki pun tak ada nak marah-marah. Sebab la taghdab itu tawaran kepada dia bila dibangkitkan di hari akhirat, bila dimasukkan ke dalam syurga, Allah bariskan bidadari. Bidadari ni beratur beramai-ramai, lalu Allah kata pilih. Rupanya kita ni jangan marah-marah, ya. Orang yang sabar buat baik, kata kan, kita pun janganlah marah rumah kita. Manjang nak marah, ya, semua tak kono. Apa pahit bana kopi ni, syagama yang manis sikit. Orang perempuan kita tu dia ingatkan kita ni kencing manis, janganlah manis buat nak. Dia bagi pahit, kita pula melanting marah, katakan. Jangan marah-marah mana, dia buat itu untuk kebaikan kita. Bila kita bersabar, ya, akhirnya Allah beraturkan bidadari dalam syurga tu, kau pilih. Kau pilih apa nak? Putih melepak, hitam manis ke, kuning langsat ke? Pilihlah mana kau nak. Lama-lama kita jawab, saya nak semua, katakan. Ambil, Allah kata semua. Ambil lah. Dah tawaran Allah. Jadi itu kelebihan. Jadi maknanya infak lah, ya. Akhirnya di hari akhirat itu lebih lagi. Buatlah kerja di dunia ni, janganlah sampai kita pilih akhirat dalam sultan nak buat kerja dunia, tak boleh juga. Sebab dunia ini wasilah sebagai jambatan kita nak ke akhirat. Biarlah batu, kan? Janganlah bila kita lalu jabatan tu kita nak beronang pula ke bawah, terjun beronang sampai juga, tapi pilih jalan susah buat apa? Ya? Jadi begitulah. Maka ayat ini jelas, masuk Isyak, bahawa untuk mendapat rezeki di dunia kadang-kadang tidak perlu berusaha, kerana ada kalanya ia boleh diperoleh dengan percuma. Boleh berlaku. Seperti apa? Harta pusaka, kan? Contohnya jutawan. Mana dulu? Sendayan. Sendayan ya, jutawan Sendayan, kan? Yang dapat tu abah dengan mak, kan? Masa itulah anak beratur. Abah, saya tak ada kau. Dah berebut pula dah, kata. Tiba-tiba ada bahagian untuk anak, kan? Ada bahagian untuk anak. Tiba-tiba dapat. Abah dah tua dah, kata kan. Seorang orang kan. Dah 7 tu dapat 1 juta. Masa tu 1 juta, zaman tu jangan cerita lah, kan? Jadi maknanya tak apalah, abah sorah dekat korang lah, kata kan. Ataupun abah dah poi esok paraid, kata kan. Tiba-tiba dapat. Waktu abah poi, abah tak ada nak fikir dah ni, kata kan. Tiba-tiba anak pula yang berebut, kata kan, yang ikut faraid. Tapi ini dikatakan seperti percuma. Sebab itu ikutlah faraid. Sebab itu jangan tak ada, kata kan. Janganlah tak ada harta lantung. Itu warisan, ya, pemberian. Ada orang nak beri, ya, wasiat, simpanan, dana harta, ataupun kenaikan harga barang yang dimiliki pun, maknanya omeh kita tiba-tiba mahal, kita simpan omeh kita kan. Lepas tu kita
boleh jual. Itu rezeki. Sebaliknya untuk mendapatkan habuan akhirat diperlukan usaha dan keimanan. Tapi akhirat ni tak boleh kita sekadar minta. Berdoa tu betul. Ad-doa silahul mu'minin. Berdoalah. Ya, ini salah satu daripada kecairan. Pada saya kecairanlah anak-anak kita ni kurang dia nak berdoa. Ya, kurang dia nak berdoa. Jadi kita kena didik, maknanya generasi anak-anak kita ini supaya dia itu kuat berdoa. Ya, ud'uni astajib lakum. Doalah pada aku, nescaya aku akan makbulkan, tunaikan. Jadi kita kena usaha. Dengan apa? Ciri-ciri takwa bagi orang mukmin. Kita pun tahu. Ketakwaan kita dari segi amal, amalan soleh kita termasuklah sifat peribadi kita. Ya. Termasuklah meninggalkan perkara-perkara buruk. Jangan menipu, jangan khianat. Apa saja keadaan jangan khianat. Mesti kita bersifat jujur. Nabi SAW dipilih oleh Khadijah kerana kejujuran. Khadijah ini digambarkan semasa di Madinah itu, walaupun usia dia 40 tahun dan dia adalah seorang janda, tetapi dia ni kaya. Ya, sangat kaya di Madinah, business woman. Ramai lelaki di Madinah tu, termasuk pembesar-pembesar ni, nak ambil dia jadi isteri, pinang dia. Seorang pun Khadijah tak berkenan. Ini buaya darat. Ini buaya apa katakan? Ini buaya tembaga katakan. Semua nampak harta dia. Sehinggalah Allah takdirkan bila Nabi ini meniagakan barang dia, Nabi pergi dengan hamba kepada orang suruhan Khadijah ini. Jadi maknanya Nabi bekerja dengan Khadijah. Nabi pernah bekerja dengan business woman. Dengan business woman. Jadi bila dia berdagang di Syam semasa itu, Syria, Nabi pertama sekali dia jujur dalam apa saja urusan berniaga tu. Timbang dia, sukat dia, balikkan baki, betul. Yang kedua, kata-kata Nabi ni pandai mengambil hati pelanggan. Bila ditunjuk benda betul, bila diterangkan, jadi tu cara Nabi, jujur dalam perniagaan dia dan akhirnya pandai mengambil hati. Tak adalah bogi-bogi. Tak nak boli sudah, pergi kedai lain lah kata. Macam tu bunyi, kawan tu baru test je, takkanlah mahal bona ni katakan. Bolehlah murah lagi tu katakan. Apa kau ingat saya modal dengan apa? Liu katakan. Dah kita basuhkan macam tu. Tentu kawan tu nak boli katakan. Kan? Alah tu ni katakan. Itu baru macam tu. Tak apalah saya pergi kedai lain. Pergilah kedai lain katakan. Jangan datang lagi kedai saya. Betul tak ada orang yang datang sudah. Jadi Nabi sangat lembut, sangat manis kata-kata. Jadi barang dagangan tu habis. Bila balik, Khadijah hairan. Sampai habis. Aku niaga pun aku bawa balik ada baki lagi. Lalu dia tanya kepada orang suruhan dia, macam mana Nabi ni? Nabi disebut. Maka dia melihat bahawa Nabi seorang yang jujur. Bila jujur, yang inilah yang aku cari. Walaupun dia janda. Yang inilah aku cari. Jujur. Lalu dia pinang. Jadi tak adalah salah orang perempuan nak pinang. Kan? Kan? Rezekilah. Kalau Tok Imam kena pinang, rezekilah. Rezekilah. Kan? Tu saya tak adalah nak campur tu kan. Saya ngobar. Kan? Saya ngobar. Ya? Jadi maknanya Nabi pernah begitu. Ya? Baik. Ni dah hujung dah. Nak berhenti dah ni. Kan? Banyak bona, keneng ke situ je kan. Marah perempuan kata kan. Tak, saya ngobarkan saja. Jadi rezeki tidak terhad dan tidak terkira di dunia diberikan kepada individu saja. Oleh itu kadang-kadang kita dapati ramai orang yang baik dan orang yang jahat, yang mereka juga kaya, miskin, dan juga ada orang yang bertakwa tapi berada dalam keadaan baik, memiliki segala kekayaan, ya, daya kesanggupan yang tinggi. Tetapi bagi orang beriman ni, dia tak merasa kecewa dengan kemiskinan. Berbeza dengan orang yang bersifat jahat. Bila miskin ni dia kecewa, katakan. Ini kerana apa? Ketakwaan mendorongnya untuk memberi pelepasan daripada segala kesempitan dan ia merasakan bahawa pemerhatian Allah ni, inayah. Allah sentiasa tengok aja. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ni maknanya
Bila inayah ini sebagai satu kurnia yang tidak terhingga nilai. Jadi kita kena faham. Inayah Allah ni ada pada kita. Dekat pada kita. Allah memerhatikan kita. Jadi buatlah yang terbaik. Dan rezeki yang diberikan kepada sesuatu umat lumrahnya dengan cara yang berbeza. Kita individu pun berbeza. Adik-beradik kita rezeki pun berbeza. Dapat berbeza. Biasanya yang alung abang ngah, galang ke apa semua tak nak jaga mak sebab apa nak belajar tinggi-tinggi, lepas tu dah jadi orang yang hebat. Tiba adik yang bongsu ni, kau tak payahlah lepas SPM kau kerja, kau jaga mak. Jaga mak. Dia nak ya masuk universiti. Biarlah. Kan? Sampai dia kahwin pun dia kerja di kampung apa semua, segala hasil kampung kebun mak dengan ayah dia. Lepas tu dia kahwin pun di situ juga duduk. Jaga mak dengan ayah. Ya. Tapi akhirnya berbeza. Akhirnya dia pun taklah sempit kehidupan dia. Kan? Segala hasil kebun mak dengan ayah tu berhasil. Kan? Segala ternakan dia tu, kambing ada, lembu ada tu berhasil. Dia kampung. Ayah dengan mak ada pun tu. Abang businessman. Terbang London, Turki, terbang sana sini. Business. Hutang pun keliling pinggang. Balik kampung dia tengok adik, mak handal pula adik aku. Jadi rezeki berbeza. Sebab itu jangan kita bersifat sombong. Ya. Allah akan merampas kembali jika melakukan kesilapan. Ini kerana bukan daripada peraturan Allah memberi kemuliaan, kekayaan, kekuatan dan kekuasaan kepada mana-mana umat tanpa mereka berusaha dan merancang terlebih dahulu. Cerita Melayu kita pun ada. Si Tanggang. Susah hidup dia. Ya, susah hidup dia. Minta izin mak, saya nak pergi ni cari rezeki, kata nanti saya sonangkan mak, katakan. Batu dia dapat. Cerita Tanggang. Kan cerita, nak kata cerita dongeng tak tahulah saya, katakan. Tapi akhirnya dia kaya, kahwin dengan puteri raja. Bila mak dia tahu, bukan main lagi mak dia bawa segala-galanya, pisang lah, ubi lah ke rumah dia tu. Sudah dia malu dengan isteri sebab puteri raja. Sudahnya dia halau macam anjing kurap. Sekali mak dia berdoa saja kepada Tuhan, kerana ini bukan jalan kau dapat rezeki, kerana jalan kau dapat rezeki tapi bukan begitu kau boleh syukur. Allah uji, tengok macam mana terima mak tidak. Kalau ikut cerita tu jadi batu. Kalau di Indonesia malin kundang jadi batu ya. Kan? Yang Arab ni tak dengar pula. Jadi batu ke tidak katakan. Tapi cerita tu ada pengajaran. Jadi itulah sedikit penjelasan tafsir pada ayat 212 surah Al-Baqarah yang mana menjadi pengajaran kepada kita. InsyaAllah segala tafsir ayat 208 hingga 212 ni sudah dijelaskan. Cuma pada siri yang akan datang kita nak ambil pedoman-pedoman dan hukum hakam yang ada daripada tafsir ayat ini. Ya? Jadi insyaAllah kita akan sambung pada siri yang akan datang. Segala yang baik itu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebarang yang kurang marilah sama-sama kita mohon keampunan daripadanya. Kita tutup doa tasbih kafarah bacaan daripada suratul Asr.